Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa rizqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham malaikatul muqarrabin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muslimat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya doakan semoga kita semua dalam sihat wal afiah. Pada tengah hari ini kita jumpa, kita nak talaqi sambung surah Al-Mulk, ayat yang ke-24. Kita dah belajar sambungan ayat sehingga 24. Jadi kita sambung lagi insya-Allah. Ayat yang 24 ni kita sambung dan kita akan kupaskan apa yang patut dalam surah ni perlu kita tacapkan, perlu kita betulkan. Sebelum teman-teman, sebelum kawan-kawan lain, teman-teman memenuhi surau kita membaca sama-sama surah Al-Mulk. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita ganjaran, jauhkan kita daripada azab kubur, berikan kepada kita kemuliaan dengan fadl Al-Quran, baca Al-Quran insya-Allah. Baik, kita nak baca satu surah ni semula daripada muka surat 562. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazii biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Tuan-tuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita tengok pada ayat yang ke-24 ya. Qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Qul huwallazi, pastikan qaf di sini tebalkan. Qul, jangan kita baca kaf. Kul,
Kadang-kadang kita baca kul huwallazi, tak perasan ataupun kita tak ada ilmu pengetahuan tentang perbezaan antara qaf dengan kaf. Kul huwa dah cenderung pada kaf tu. Sebenarnya kita kena cenderung pada q. Qul qaqi qu. Qul huwallazi, pastikan ha simple di sini. Allazi hujung lidah, hujung gigi ya. Qul huwallazi zal. Jangan qul huwallazi pula. Qul huwallazi. Pastikan di sini tanda mad sambung dengan hamzah dalam kalimah yang berbeza, kalimah yang asing. Kalimah allazi tu dalam satu kalimah allazi, maksud ansha'akum tu hamzah tu dalam kalimah lain, maka dinamakan sini mad jaiz muttasil ke munfasil? Munfasil. Kalau kata mad jaiz ni dia munfasil, berpisah. Muttasil ni dia satu kalimah. Munfasil dia kalimah lain-lain. Allazi ansha'akum, dia lain-lain. Kalimah mad, tanda mad ketika allazi tu kalimah lain, ansha'akum hamzah dalam kalimah lain, maka jadi mad jaiz munfasil. Munfasil tu makna dia apa dia? Berpisah lah, putus. Dia putus. Syai'an ni munfasilah ni, perkara yang munfasil ni berasingan, yang maknanya dua rumah lah. Satu sini, kalau muttasil dalam satu kalimah, munfasil dia berasingan, dia kalimah lain-lain, berpisah, maknanya dalam dua kalimah. Allazi, hujung dia tanda mad, ansha'akum sambung dengan hamzah, maka hukum dia mad jaiz muttasil. Betul tak? Tak ustaz, munfasil ustaz. Mak wajib muttasil. Kalau mak jaiz munfasil. Wajib muttasil ni, wajib dia dan dia dalam satu kalimah. Muttasil dia dalam apa, dia dihubungi dengan dalam kalimah yang sama. Tapi kalau munfasil, berasingan, dia berpisah kalimah dalam kalimah lain. Maknanya kalimah allazi ansha'akum kalimah lain. Boleh ya? Ni ulang kaji ni sebenarnya. Ansha'akum, pastikan nun mati jumpa dengan shin. Pastikan standby harf shin. Ansha. Kalau nak ambil sad, ansa. Kalau kita nun mati sambung dengan shin, ansha. Cenderung dengung, hidung dengung, tetap dengung. Ansha. Cuma mulut bibir kita punya makhraj huruf tu kita beratkan kepada shin lah, cenderung pada shin. Ansha. Dengung hidung, tetap dengung. Ansha aku, kalau tutup hidung tak bunyi lah pula dengung ni lah. So kita kena baca dengung lah, dua harakat. Ansha'akum, sya'akum, sya'lamut, alamut. Ansha'akum. Kum tu tebalkan sebab dia baris depan. Kum, kaki, kum. Jangan kum pula. Jangan kita baca qul huwallazi ansha'akum. Jadi qaf pula salah nanti makna lain. Ansha'akum. Okey, lemutkan. Lepas tu ustaz selalu cerita kepada tuan-tuan di sini, sekiranya kalau mim mati jumpa dengan huruf, mana-mana huruf yang ada atasnya, atas mim tu bulan sabit. Ustaz cerita kan, kalau hukum mim mati ada tiga hukum. Pertama, mim mati jumpa dengan mim idgham mithlain sahir. Yang kedua, idgham mim mati jumpa dengan ba ikhfa syafawi. Yang ketiga, selain pada huruf mim jumpa dengan mim, selain pada mim mati jumpa dengan ba, hukum dia izhar syafawi. Ini salah satunya ialah ansha'akum wa ja'ala. Matikan mim betul-betul tanpa kita dengung. Jangan tuan-tuan baca ansha'akum wa ja'ala, tak. Ansha'akum wa ja'ala. Pastikan. Lepas tu tengok di sini, 3-4 huruf ni semua lembut. Wa ja'ala lakum. Kum tu baru tebal balik. Wa ja'ala lakum. Pastikan jangan kita baca wa ja'ala lakum, tak. Wa ja'ala lakum. Lembutkan semua. Wa ja'ala lakumus sama'. Kumus sama'. Di sini lakumus sama', pastikan sambungan dia lam syamsiyah, tak bunyi hidup alif lam sini ya, sebab dia lam syamsiyah. Kita tak baca lakumul sama', tak boleh. Lakumus sama'. Pasti macam mana nak baca dia ustaz? Kita tengok baliklah. Atas lam dia tidak ada apa? Tidak ada sukun atau tidak ada tanda mat, tidak ada tanda mati. Bulan sabit tak ada sini.
lakumus sam'a, dia ada pada sin terus sabdu. Kalau kata lam qamariyah, dia nak sabdu atas sin tu, dia ada huruf biasa lah. Contohnya al-qamar, ada atas qaf tu sabdu ke? Tak ada. Tapi kalau asyams ada, wasyams ada, alif lam shin sabdu. Tapi kalau al-qamar, lam qamariyah tu, wal qamari idza talaha, kita baca waq-qamar, kita baca wal qamar, sebab lam alif lam qamariyah. So di sini tengok balik, alif lam syamsiyah, pastikan bacaan dia. Wa ja'ala lakumus sam'a, lakumus sam'a, tekan pada sin, sam'a, mim mati, ain jelaskan jelas, sam'a, wal absara, wal mu jangan wal, wa ja'ala lakumus sam'a, wal tak boleh, wal tak boleh, wa lembut, wal absara, al-mut, ba pun sini qalqalah surah dalam pertengahan kalimah, wal absara, wa ja'ala lakumus sam'a wal lembut je bunyi, wal absara. Macam tu orang Arab baca, dia tak bunyi macam wa ja'ala lakumus sam'a wal absara, ba tak jelaskan qalqalahnya, ataupun bunyi kasar wal absar, tak, wal lembut kan, wal absara. Cuba wal absara. Okey, sekali lagi kita ulang ayat ni, awal ayat dia. Qul huwallazi ja'ala lakumus, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Cuba kita setakat tu dulu kita belajar. Wal absara. Bersama balik. Wal afidah. So kita berhenti kat situ ya. Okey, kita genapkan satu nafas. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Cuba. Qalilan ma tashkurun. Pastikan di sini, kita tengok di sini, wal afidah pun sama, alif lam qamariyah, wal afidah falamut. Jangan kita baca bunyi macam pa pula, wal afidah tak boleh. Ada setengah baca wal afidah. Orang dulu, orang tua dulu kan, yang orang kata tak berapa nak mahir. Kemungkinan kita tak ada yang macam-macam tu kan. Ini cerita lama, nak cerita orang tua dulu. Kadang-kadang ada yang kata kat saya, ustaz, dulu kita orang ada yang baca wal afidah, dia bunyi macam pa kan, tak, wal afidah, wal afidah. Jadi kita tengok sini, wal afidah, jelaskan. Okey, ada jim di sini, tanda jim di sini. Apa makna tanda jim di sini? Apa tanda jim sini? Tak, tanda jim sini, tanda jim sini. Wakaf lah. Harus wakaf. Harus wakaf. Kalau Quran abang ada jim, maknanya harus wakaf. Jawazul waqfi, harus berhenti. Tapi kalau tuan-tuan nak pergi juga, nak sambung juga, ustaz, air nafas panjang, ustaz, air nak baca, silakan. Tapi saya takut nanti baca tak sampai habis, kita syahid tengah jalan. Contoh kita baca, aku boleh ni, alah kacang punya pasal sini, alah sikit je, tengok tak cukup nafas, maka kita lebih baik berhentilah. Contoh, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan. Tak sangkut apa ustaz lah. Lepas tu kan cakap tadi, kan ada jin kat situ. Berhenti dekat situ abang. Okey. Maknanya kalau kita rasa tak confident, berhenti je kat jin tu. Harus berhenti. Tapi kalau rasa, ustaz, boleh lah ustaz, maka boleh, silakan satu nafas. Contoh, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Okey, boleh, tak ada masalah kan.
Tapi jangan kita pergi nak baca juga, nak redah juga, tengok-tengok tak sampai. Maka di sini kita kena berhati-hati, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok sini. Qalilan, ada orang baca di sini qalilan, dia bunyi kaf. Qalilan tak qalilan. Saya yakin tuan-tuan taklah baca salah. Cuma saya kena bagi contoh. Kalau ada orang baca macam ni betul tak? Qalilan tak boleh lah. Kaf atas ka lah. Qalilan, Q. Qalilan, okey. Pastikan di sini tanwin jumpa dengan mim. Tanwin dua atas jumpa dengan mim. Ustaz cerita itu hari, kalau kata tanwin dua jumpa dengan mim, tanwin tu tengok balik. Kalau kata tanwin tu yang tak selari, selari tak perlu dengung. Tak selari. Ni qalilan ma tashkurun, ni selari atau tidak selari? Tak selari. Maknanya ada something ini, ada hukum dia dengung di sini. Maka kita baca dia dengung. Ada dua harakat. Hukum dia adalah idgham. Idgham apa? Mutamasil lain. Ma'al ghunna. Idgham ma'al ghunna. Baik, mudah ya. Okey, tashkurun, ma tashkurun, pastikan SY sini ya. Jangan macam kita baca S saja. Ma tashkurun tak boleh. Tashkurun ni daripada bersyukur. Jadi kalau kita cerita ke orang, kalau bahasa Melayu pun, kamu kena syukur, banyak bersyukur. Bersyukur, Melayu pun orang gelakkan kita. Apatah lagi kalau bahasa Arab, kita kata ma tashkurun, orang gelakkan kita. So di sini pastikan tashkurun ya, tashkurun SY sini. Pastikan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Cuba. Qalilan ma tashkurun. Kita landing berapa harakat tuan-tuan? 4. Semua 4. Okey, kalau nampak 2 boleh tak? Boleh. Kita maintain 2 dah. Pada awal surah Al-Mulk sehingga akhir surah Al-Mulk, 2. Itu kalau imam tu nak baca surah Al-Mulk nak cepat. Solat tarawih nak cepat. Tapi kalau imam tarawih baca Tabarakallazi biyadi, insya-Allah subuh baru habis tarawih. Insya-Allah. Jadi kita solat tarawih serta dengan sahur dan qiyamul lail dan solat subuh sekali lah. Kenapa? Panjangnya imam tu baca, lamanya. Jadi ada cara dia. Kalau tuan-tuan nak jadi imam, kita tengoklah tuan-tuan timing tu. Kalau maghrib tak payahlah lambat sangat. Orang nak buka puasa, nampak ayam golek tu golek-golek. Kalau orang belakang, kalau kat rumah tu isteri kata, "Bang, sebab tu kita kadang-kadang bulan puasa, buka puasa awal dan solat maghrib lambat." Sebenarnya lebih elok, saya nak nasihatkan sebelum Ramadan ni, tak sampai 1 hari dah ni kita ni. Saya amalkan buka puasa kurma, air zam-zam, ayam golek ke, unta golek ke, orang golek ke, semua golek tu kita golekkan kemudian. Solat dulu. Maknanya sabar, ajarkan. Saya yakin tak mati. Kalau siapa mati, jumpa dengan saya. Tak ada lagi hamba Allah buka puasa dengan kurma sebiji dan minum air zam-zam telah kembali ke rahmatullah. Sebab dia Dr. Cik tengok bedah siasat, rupanya dia terliur nak makan kambing golek, maka ditangguhkan golek, mati pak cik tu tersebut. Tak ada tuan-tuan. Itu nafsu saja. Cuba kita amalkan. Buka puasa kurma, minum air sikit, kalau ada air zam-zam share dengan anak-anak air zam-zam. Saya kalau kat rumah air zam-zam tak cukup, saya bubur 2-3 titik, titik abang, titik tak cukup, dah habis dah ni. Air zam-zam habis stok contoh kan. Share juga ambil berkat air zam-zam ataupun air yasin lah sebagainya. Lepas tu terus sebelum azan tu saya galakkan anak-anak saya berwuduk siap-siap. Menu dah siap atas meja. Kalau saya buka puasa kat rumah, saya ajarkan habis makan kurma, tak cakap banyak dah. Terus kita solat maghrib. Cuba tuan-puan amalkan, mesti rasa tenang. Tapi kalau makan, dia akan tak habis, tamak dia tu. Oh, sedap ayam golek, sedap semua, tengok-tengok. Dekat maghrib tu dah panggil habis sanja dia. Panggil apa? Betul tak? Sanja apa? Yang merah. Maka waktu maghrib kan terhad. Sanja pula. Sinja. Minta maaf, saya bahasa Melayu kurang sikit. Sinja dia tu. Ni sinja tak balik kampung dah. Kita ada 5 minit lagi nak azan isyak ni. Cepat yang cepat. Nak azan isyak ni. Cepat yang. Tak boleh macam tu. Kita kena utamakan salat dulu. Buka puasa memang wajib buka puasa, tapi jangan kita sampai tahap makan sehingga kita tinggalkan
solat tu sehingga abaikan sehingga dekat dengan isyak, tak boleh. So kita kena segerakan solat maghrib, kalau boleh buka puasa kurma, air zam-zam, terus solat maghrib, dan lepas tu makanlah apa sahaja juadah yang disediakan dengan jamuan selera, insya-Allah hati kita pun tenang dah. Tapi kalau kita makan sedap, makan, minum makin sampai, kita tak rasa macam tak khusyuk. Saya dah bagi saya rasa macam ada benda yang something yang penting lagi ialah solat kita. Jangan melengah-lengahkan solat. Dan jadi imam, kita cepatlah jadi imam. Kalau tuan-tuan jadi imam kat seorang masjid, jangan baca surah Al-Baqarah pula. Bacalah qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu, cukuplah. Inna a'tayna wal 'asri, inna a'tayna, sadaqallahul azim. Habis. Jadi cepat sikit. Doa pada rekan-rekan ni doa Rabbana atina, khusyuk tengok. Tak, orang buat amin cepatlah. Aku buat amin pun tak khusyuk dah ni. Jadi kita kena semua ringkaskan. Ini dalam solat kita. So pastikan bacaan kita tergantung pada tempat situasi kita nak. Kalau kata solat tarawih, kita kena cepatkan sikit. Tapi jangan sampai tahap abang baca tak tahu huruf apa benda baca, tak boleh lah. Memelihara huruf tajwid. Okey, sambung ayat yang seterusnya. Kita baca sama-sama ayat 24. Qul huwallazi Qul, tadi saya ulang tadi ayat apa ni? Bertiga kan? Okey, saya ulang balik ayat bertiga, sebab ayat 24 dengan ayat bertiga ni lebih kurang sama. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Cuba. قليلا ما تشكرون. Sama aku pasal ayat ni lebih kurang sama juga. Qul huwallazi, saya tak perlu huraikan. Zara'akum, pastikan sini za lembut, ra tebal. Zara'akum, jangan kita terpengaruh dengan zal yang lembut, kita ra pun lembut juga. Qul huwallazi zara'akum, zara tak boleh, zara, ra atas ra, jangan ra atas ra. Qul huwallazi zara'akum, zara'akum, dia macam bergelombang tuan-puan. Za lembut, ra tebal, lepas tu a lembut, kaf tebal. Dia macam bergelombang tuan-puan. Tapi kalau kita main baca tembak je, apa nak jadi, langgar je traffic light, memang dia akan jadi semua tebal ataupun semua nipis. Qul huwallazi zara'akum fi, semua kan lembut-lembut, tak boleh. Zara'akum, macam tu dia bergelombang. So mulut kita kena rajin bergerak tuan-puan, jangan kita malas. Okey, fil ardi, di sini pastikan zara'akum fil ardi. Sama juga tadi Ustaz cerita, sekiranya kalau mim mati ada bulan sabit di atasnya, maka sambung dengan huruf yang seterus ataupun yang kemudian, hukum dia tak perlu kita dengung, kerana setiap mim yang ada bulan sabit atasnya, hukum dia adalah izhar syafawi. Ingat ingat rumah mim mati. Rumah mim mati ada tiga hukum saya selalu sebut. Yang ketiga ni ialah setiap mim mati kalau ada bulan sabit di atasnya, maka hukum dia izhar syafawi. Okey. Fil ardi, pastikan sini fil ardi, fa fi, jangan pi pula. Fil ardi. Okey, pastikan di sini fil ardi. Cuba tengok, fil disambung dengan apa? Alif lam qamariyah ke syamsiyah? Qamariyah. Pastikan lam tu, alif lam tu, jangan kita lantunkan lam pula abang. Contoh, dia baca macam ni, fil ardi, fil le tak nak, fil ardi. Jangan kita melantunkan lam mati tu. Ada orang baca tak perasan, saya pun pernah tegur. Saya pun pernah tegur, ustaz pun pernah ditegur masa ustaz belajar dulu. Sampai la ni ustaz tak lupa lagi dah. Sampai sekarang ustaz tak akan lupa lagi mana yang sambungan dia. Takut nanti ada kita melantunkan lam yang mati. Contoh dia, qul huwallazi zara'akum fil ardi, fil ardi. Ada orang baca macam tu. Kalau dia tak belajar, dia akan melantunkan lam tu, fil ardi. Cuba, qul huwallazi zara'akum fil ardi. Cuba, qul huwallazi zara'akum fil ardi. Sambung dia sini,
wa ilaihi tuhsyarun. Wa lembut, wa tak boleh. Wa atas, wa ilaihi, wa ilaihi. Cuba. Jangan wa ilaihi, wa ilaihi. Jelaskan hi tu, wa ilaihi tuhsyarun. Pastikan di sini ha pun jangan melantun juga. Kadang-kadang boleh jadi melantun. Macam mana ustaz? Wa ilaihi tuhsyarun. Tapi jaranglah orang ada. Cuma ustaz bagi contoh. Kod-kod lah yang ada dalam kita ni, ramai-ramai ni kod-kod dia baca macam tu, maka dia taubat, aku tak baca lagi dah, melantunkan ha. Tuhsyarun. Pastikan ha pedas di sini dan sy di sini. Tuhsyarun. Cuba kita baca sama-sama. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Cuba. Satu lagi Ustaz lupa nak huraikan tadi. Al-ardi. Ada orang bunyi ra dia macam melantun. Macam mana baca? Ardi. Ardi. Kita jelaskan. Ataupun dia menggegarkan ra lebih. Getarkan ra lebih. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi fil ardi. Ataupun dia melantunkan ra fil ardi ardi. Tak boleh. Fil ardi. Pastikan ya. Okey, kita sambung ayat yang ke-25. Ayat dia yang ke-24 ni senang saja. Kita kupaskan yang sama daripada ayat yang tadi, nombor 3 tadi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Pastikan di sini wa lemut, ya lemut, qaf tebal. Wa yaquluna. Quluna. Mana satu betul? Q Ada orang baca wa yaquluna, dia macam cenderung pada kaf, kakiku. Wa yaquluna, tak boleh. Wa yaquluna, Q. Wa yaquluna. Yaqulu semua dua harakat sini. Jangan kita pergi panjang lebih pula. Wa yaqulu. Oh sedap Taranu. Salah. Jangan tak ada mat, jangan kita panjang. Tanda mat baru makcik atau wan puan, ibu bapa rahmati Allah nak panjang-panjang boleh. Okey. Wa yaquluna mata mata semua lembut. Wa yaquluna mata di sini apa harakat? Dua juga. So tanda dah tuan-tuan. Yaqu tu dua, lu na dua, mata apa dua, tanda dua je. Ustaz dulu kalau ustaz tak reti nak tulis ataupun malas nak tulis banyak dalam Quran, buat angka je tuan-tuan, buat nombor. Dua tu maknanya dua harakat. Kalau empat maknanya empat harakat. Okey. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Pastikan hal lembut. Ha simple. Hadza, jangan hadza, tak boleh. Hadza. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Hadzal. Pastikan hadza, hujung lidah, hujung gigi. Hadza ka hadza. Hadzal wa'du. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Pastikan al-wa'du, waw lembut sini, wa'du, ain di sini 50 50. Maknanya kita baca wa yaquluna mata hadzal wa'du. Jangan wa'du ke hidung, wa'du ustaz. Kita orang hidung kan macam orang Arab dah ustaz. Sama je tuan. Hidung Arab ke hidung Melayu ke sama je. Asalkan tak sumbat hidung tu. Kalau sumbat sesama memang tak keluar lah dengung dia. Jadi tak kena mengena dengan hidung mancung ke tak mancung, bukan itu alasan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. 50 ain mati sini. Wa'du, du di sini pastikan dadidu. Jangan kita bunyi macam lidah macam bunyi dal Melayu. Dal Melayu macam mana? Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Du dia gulung lidah ke atas. Du tak, bukan du. Dia macam
Dia macam rapat dengan gigi kita. Du wa yaquluna mata hadzal wa'du in wa iyyaka na'budu macam tu, lebih kurang macam tu. Jangan iyyaka na'budu macam maaf saya kena pelakon ni. Bodoh hebat contoh. Bukan macam tu. Yang macam tu kalau orang Arab dengar dia tahu dah. La anta min aina? Kamu daripada mana? Ana min Malaysia. Malu je Ana min kampung Asemenyehe. Bubuh lah apa benda pun. Ustaz tu tak faham pun Jadi kita bubuh lah apa sahaja. Okey, kita tengok di sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa'du kan di sini sampai wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum tengok di sini nun mati jumpa dengan kaf. Atas nun ada sabdu tak? Atas nun ada baris tak? Atas nun ada bulan sabit tak? Tak ada, kosong. Maknanya setiap nun yang mati, ni saya ulang selalu sambung dengan sebab kita belajar ni, kita belajar umum tahu. Maknanya ada yang orang ingat, ada yang separuh pada sahabat kita tak tahu. Apa dia ustaz cari cerita ni? Dah tak tulis apa. Dah memang kita belajar yang simple, basic sahaja. Tapi kalau tuan-puan rajin take note, ingat, insya-Allah boleh faham. Maknanya ustaz kalau nun mati tak ada baris jumpa dengan kaf, kita dengunglah. Dengung dia di sini adalah ikhfa apa, halqi ke hakiki ke syafawi? Hakiki. Hakiki ke haqiqi? Kalau Arab haqiqi dengan Q, kalau Melayu hakiki dengan K sebenarnya haqiqi dengan Q. Okey, pastikan di sini dia ikhfa, sini ikhfa haqiqi ikhfa hakiki sini. Alright. Kuntum nun mati jumpa dengan ta pula. Ikhfa apa? Hakiki juga, sama juga hakiki. Mana dua ada ikhfa sini. Jadi kalau tuan kita tak belajar, kita akan baca tembak je lah. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum Allah macam tu je, in kuntum bunyi macam sedap, bunyi macam lancar bacaan dia. Lancar tapi SOP dia langgar. Dia tak dengung pada in kuntum sadiqin. Dan tuan-puan ingat, kelonakkan bacaan Quran dia sedap di dengung dan mat. Kalau kata contoh Syarah dia baca wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Syarah ini. Kalau Syekh Misyari wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Keronakan di situ dia yang gunakan punya lenggok dia tu. Tapi janganlah guna lenggok-lenggok yang tak sesuai dengan Quran. Lenggok nyanyi ke tak boleh lah. Lenggok yang sesuai dengan maqamat Al-Quran ataupun irama Al-Quran. Yang tu kena rajin mendengar lah. Macam ustaz sendiri pun tak pandai juga. Tapi rajin mendengar dan rajin praktis, cuba. Daripada kecil dulu memang saya kalau semayang di Masjid Haram, saya tak semayang belakang imam. Saya tak semayang saf yang kedua, ketiga ke ataupun di dataran. Ustaz selalu semayang dekat tingkat 3 ataupun tingkat 2 betul-betul dengan speaker. Betul-betul dengan speaker. So saya dengar sebiji, sebutir-sebutir imam tersebut ataupun muazzin tu azan. Saya hafal semua. Irama tu dalam otak, saya simpan semua. Itu kena ada kehendak lah. Tapi kalau tak kehendak, bising apa dia duduk tepi speaker ni. Tak, saya suka betul-betul depan speaker. Kalau imam tu batuk pun saya balik tiru kat Umi. Sudah batuk bunyi bunyi sedap bunyi batuk dia. Macam batuk pun sedap Umi. Umi kata kau ni Karim, kau ni tiru semua ke? Saya tiru daripada A to Z. Saya suka tiru macam tu. Itu anugerah lah kan. Ada setengah orang imam kita, anak-anak kita, dia tiru imam tu, dia baca je surah je. Tapi takbir tu bukan sudais. Saya start daripada, bukan kata saya ni pandai, bukan na'udzubillah lah. Saya ingat dia tahu dia pun dia luruskan saf tu, saya tahu sudais tu bunyinya dia macam mana. Aqimu sufufakum wa'tadilu, Allahu akbar. Ni takbir dia pun kita kena tahu. Ni takbir Allahu akbar, alhamdulillah lah. Bunyi takbir kampung, tiba-tiba Fatihah sudais. Jadi lari dia punya, nampak tak? So kalau boleh lah, kalau boleh kita banyak mendengar.
banyak mendengar, tuan-tuan boleh baca insya-Allah. Itu anugerah Allah Taala bagi pada sesiapa. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tapi tak mustahil abang kakak nak belajar tajwid dengan baik. Pertama, niat nak belajar tajwid dulu. Yang kedua, tarannum tu mengikut bakat yang sedia ada. Latih. Kalau rajin nak pergi tarannum, belajar tarannum, sila masuk kelas tarannum, belajar tengok. Tapi kalau kata orang nak belajar tarannum, cikgu tarannum kata negaraku, gegar belakang kan, dia pernah negaraku, dia tak boleh kontrol. Tak payah. Kalau dia macam tu, dia tak boleh buat, maka tak payah, takut rosak dia punya lagu dan sebagainya. Tapi kalau ustaz tu kata dia pun okey, ada bakat. Tapi kalau ustaz kata macam kereta Honda terketuk gear, masuk gear 2, masuk gear 3, masuk gear 4, tak ada langsung dia punya kemanisan. Minta maaf ya, bukan mak saya anti kereta Honda, nak cerita kata bunyi macam tukar gear biasa, cukup biar bunyi sikit, tambah ada exhaust sikit, modify exhaust sikit, contoh kan. Ini contoh sahaja. Baik, kita setakat mana? In kuntum sadiqin, pastikan tum sadiqin di sini. Mim mati, ini yang perlu kita kena hafal. Setiap hukum dia kalau datang di hujung kalimah, yang kita kena hafal simbol dia. Tengok atas mim tu, kalau mim kosong, maknanya kita mesti sambung dengan huruf yang berdengung di bawah. Di sini kita tengok mim kosong, ataupun mim di sini mim ada bulan sabit. Maknanya ada bulan sabit, maknanya mesti disambung dengan huruf yang perlu kita izharkan. So kita tengok di sini, in kuntum sadiqin, tak baca in kuntum sadiqin. Kenapa nak dengar sini? Ialah mim mati ustaz. Memang mim mati, tapi di sini dia ada nun, dia ada bulan sabit atas mim, maka kita kena pick up terus, pindah mata kita ke bawah, tengok rupa-rupanya sambung dengan harf as-sad. Sambung dengan harf as-sad, maka harf as-sad termasuk pada harf izhar syafawi. Sadiqin, in kuntum sadiqin, tak perlu dengar sini. In kuntum sadiqin. Sadiqin di sini, qin di sini, q ke kaf? Q. Sadiqin ke sadiqin? Ada orang baca sadiqin. Betul, berhati-hati ya. Berhati-hati. Anak cucu kita ke siapa ke baca kat rumah, suami kita ke isteri kita baca kat rumah, tolong betulkan. Ayah belajar Ustaz Karim kata sadiqin ni tekankan sebab Q sini qaf, sadiqin. Abang baca tu bukan ayah nak belajar nak ajar abang. Ayah nak bagi tahu, ayah belajar Ustaz Karim kata sadiqin tu tekan sikit pada qaqi, sadiqin, Q situ. Jangan terus pergi mengajar dia, marah kita nanti kan. Ada orang lelaki ni ego sikit, alah, isteri pula ajar suami, bila pula yang kau ajar aku? Dia mula panjang lebar, ego kan. Tak, ya bang, ayah belajar. Dia kata ayah pun salah tahu, ayah pun belajar. Teknik tegur, jangan main seram, main serang terus. Tak boleh. Kita kena ada teknik menegur dengan cara lemah lembut. Yang abang salah, abang, ayah pun salah. Ustaz Karim tegur ayah pun tahu ayah salah kat sini. Abang cuba ulang sekali lagi bang. Itu teknik menegur. Tapi jangan suruh abang ni dah jadi ketua dalam rumah, baca ke laut, lagi lah mengamuk kawan tu. Jangan. Jadi kita kena ada teknik menegur kan. Akhlak kita kena menjaga. Maknanya suami kita dihormati, suami kita pun kena hormat isteri juga. Yang Ustaz Karim cakap kita tak boleh nipiskan sini sebab kena tebalkan. Abang pun salah tahu. Mau dia boleh menerima teguran kita. Itu cara kita nak tegur. Wallahu a'lamu bis-shawab. Setakat ni sahaja ayat 25 ya. So kita belajar hari ni 3 ayat ya. Kita ulang kaji ayat 23, 24, 25. Cukup kali ini dan kita akan sambung insya-Allah. Panjang umur. Ustaz tak larat dah tahun ni, kita jumpa tahun depan lah. Malas dah. Saya tak larat nak mengajar muslimin muslimat. Saya merajuk nak mengajar muslimin muslimat tahun depan pula boleh ya. Sampai hati ustaz. Tengok-tengok lusa tahun depan. Saya pun pernah kena tipu, nak scam macam tu. Saya kata kenapa anak murid merajuk tak nak belajar dah, kami semua tak nak belajar dengan ustaz dah. Saya terasa hati tau.
kita jumpa tahun depan Ustaz. Okey, lepas tu saya tengok balik, dah lusa tahun depan. Pandai akak-akak tipu Ustaz sahaja kita orang gurau dengan Ustaz kan. Jadi saya kenakan tuan-puan hari ni, saya tak nak belajar, saya tak nak mengajar, insya-Allah jumpa tahun depan insya-Allah. So minta Allah Taala redha buat kita. Saya doakan semoga keluarga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala bencana alam sekarang ni daripada kat Kelantan, kat sana, kat Terengganu, kat Selangor, macam-macam lah banyak musim hujan. Disember ni kalau orang tua kata kalau bunyi ber ni musim yang perlu berhati-hati. Sekarang ni tak ada ber dah. Januari ke Mac pun kena hujan, dia hujan. So berhati-hati, jagalah, simpanlah file-file barang-barang yang mahal-mahal, laptop semua benda yang orang kata sumber rezeki tuan-puan, simpan letak tinggi sikit, jangan letak ke bawah, nanti kita file-file kita hilang, nak mengutip mencari semula tu agaknya menangis. Suka ni order yang cerita kat saya, Ustaz, periuk nasi saya Ustaz dekat laptop tu Ustaz, dah hancur laptop saya Ustaz, macam nangis-nangis. Saya kata akak jangan tekan, jangan buka lagi, biar dia kering, biar sebulan, jangan buka lagi, simpan dulu. Kalau kereta pun masuk air pun ni cerita bab tiba-tiba jadi technician, jadi apa ni, orang yang tunjuk ajar pula. Ni pengalaman saya lah. Kalau kata ditakdir oleh Allah banjir dan sebagainya, jangan start, biar dulu. Kalau abang-abang, saya yakin abang-abang pandai kot, buka minyak. Saya belajar lah daripada abang-abang yang juru repair kereta ni. Dia kata kalau kereta kita masuk air ni, keluar pada tajuk kalau kereta kita masuk air, yakin masuk air, tuan-puan jangan start, buka minyak dia, keluarkan minyak. Dia akan keluar macam teh tarik tau, dia macam campur minyak dengan tu. Lepas tu tuan-tuan isikan minyak baru, jangan tu lagi, biar dia turun lagi balik, yang kedua baru boleh start, katanya. Jadi janganlah ambil ilmu Ustaz ni, kan salah pula, nanti saya kena bayar pula tuan-puan. Ni saya cerita saja. Tapi kalau kata tuan start, usaha start juga, nanti enjin kita akan jadi macam campur dengan air, tu lagi lah kena overhaul dan sebagainya. Jangan cerita ni ilmu saya ambil, saya ilmu tajwid saya boleh ajar lah masing-masing sikit. Ilmu macam ni saya dengar sahaja. Memang betul lah, dia kata Ustaz, kalau Ustaz paksa Ustaz dia, nanti dia masuk campur dengan air, dah jadi macam teh tarik, teh susu pula, nanti rosak enjin abang. Jadi itu sahaja. Semoga Allah Ta'ala pelihara. Jumpa tahun depan insya-Allah. Aqul qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.